Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Hamad bin Salamah daripada Al-Azraq bin Qais daripada seorang lelaki Bani Tamim. Beliau berkata, kami sedang berada berhampiran Abu Al-Awwam. Dia lalu membaca ayat wa ma adraka mas saqar, dan tahukah engkau apa neraka saqar itu? Surah Al-Mudaththir ayat 30. Alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat. Surah Al-Mudaththir ayat 30. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan setinggi-tingginya kecintaan kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita telah dapat solat subuh secara berjamaah dengan imam paling mulia di Masjid Al-Falah USJ ini. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasihnya Allah dan juga ihsannya Allah Subhanahu wa taala telah menjemput kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi kenyataan nanti kita di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab yang bernama Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu taala, dan juga terbitan daripada tanah Melayu kita, iaitu terjemahannya, iaitu terbitan Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimakrufkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada setiap hari Rabu pukul 6 petang dalam bahagian akidah. Dan insya-Allah di pagi yang penuh bermakna ini, di bulan yang penuh agung ini, iaitu bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, kita sama-sama cuba mencongkel permata-permata ilmu Allah Subhanahu wa taala, khazanah Allah, semata-mata nanti apabila kita pulang ke rumah kelak, kita boleh memberikan apa yang kita dapat pada pagi ini untuk membawa orang rumah kita dan keluarga kita hidup di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah sekalian, di dalam kitab ini Imam Qurtubi rahimahullahu taala meletakkan dalam sebuah tajuk penjaga neraka Jahannam. Penjaga neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat. Di neraka itu ada 19 malaikat. Surah Al-Mudaththir ayat 30. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Hamad bin Salamah daripada Al-Azraq bin Qais daripada seorang lelaki Bani Tamim. Beliau berkata, kami sedang berada berhampiran Abu Al-Awwam. Dia lalu membaca ayat wa ma adraka mas saqar, dan tahukah engkau apa neraka saqar itu? Surah Al-Mudaththir ayat 30. Alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat. Surah Al-Mudaththir ayat 30. Lalu ditanya kepadanya, apakah yang dimaksudkan dengan 19? Dia menjawab, 19,000 malaikat. Ditanya kepadanya, atau 19 malaikat? Aku menjawab, tidak. Jelas
19 malaikat. Dia bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Jawabku, dia berfirman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ayat 31, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya daripada kalangan malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cubaan bagi orang kafir, agar orang yang diberi kitab merasa, iaitu menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang yang diberikan kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini, sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentera Tuhanmu kecuali dia sendiri, dan saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, permulaan tadi kita melihat bahawa satu kisah pertanyaan daripada seorang sahabat, daripada temannya kepada temannya yang lain, dan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat bahawa sesungguhnya neraka yang Allah Taala berikan ini, salah satunya kalau kita lihat dalam surah Al-Mudaththir, memberikan gambaran kepada orang beriman bahawa dengan keimanan dan keyakinan mereka kepada adanya neraka Jahannam. Tapi orang yang nama kafir, tuan-puan, mereka ini hanyalah merasakan itu satu dongeng semata-mata. Dongeng semata-mata. Tapi kita orang Islam tak. Kita orang beriman pada Allah, kita percaya sungguh dan kita yakin sungguh. Buktinya, tuan-tuan perempuan hadir ke rumah Allah ni. Lagi, tuan-tuan perempuan hadir ke taman-taman syurga ni. Allah Ta'ala berikan hidayah. Allah Ta'ala berikan pedoman dan taufik untuk tuan-tuan datang ke rumah Allah. Untuk memberikan kepada kita gambaran sebenar nanti bagaimanakah keadaan manusia di padang mahsyar. Dan juga neraka Jahannam itu. Sebab tu orang beriman, tuan-tuan, di saat sekarang ini kalau kita lihat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujiannya memang tahap begitu, zamannya memang getir begitu. Campur pula dengan keadaan kita pula pun sama juga. Setiap umat tu zamannya ada ujiannya, dan kita diuji pula. Kita diuji pula. Kalau kita tengok sebelum ini, kita tidak langsung diuji dengan tidak boleh datang ke masjid. Tiba-tiba zaman sekarang diuji. Diuji dengan Allah Ta'ala hantarkan tentera Allah, iaitu COVID-19. Allah Ta'ala hantar COVID-19 kat kita. Waktu itu Allah Ta'ala nak tengok kepada diri kita, akur ke tidak akur kita pada awal-awal pandemik COVID-19. Kita yang jemaah datang masjid, kita akur. Kita akur dan kita berazam bila masjid dah boleh buka. Akhirnya sikit demi sikit dengan keyakinan kita dan kesabaran kita kepada Allah, maka Allah Ta'ala bukakan rahmatnya kepada kita kerana kesabaran kita kepada Allah. Akhirnya masjid kita boleh datang dan kita datang. Nampak kan? Sikit demi sikit Allah Ta'ala tengok kita kan. Tapi malangnya ada juga kita lihat di mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga diuji, dan ada juga yang menjadi orang yang dalang di dalam tu. Iaitu antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik Ra'sul munafiqun. Tu di saat sahabat Nabi kuatnya imannya, tiba-tiba dia boleh berbisik kepada para sahabat tu dan boleh pengaruh para sahabat tu. Tumbang mereka sahabat Nabi tumbang Masa tumbang sahabat Nabi ni terpengaruh dengan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak pergi perang mereka. Nampak Nanti lihat. Cuba kita kaitkan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, di saat apabila dapat kita arahan baru, iaitu
kena semayang pula dengan penjarakan, pakai face mask, kena sanitize lagi, kena scan lagi suhu dan sebagainya. Ada juga teman-teman kita yang mereka terlampau sangat tertutup pemikiran, dia dapat meracuni jemaah kita sikit demi sikit, maka jemaah kita ada juga yang tidak hadir. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan kata-katanya, man. Nampak, man? Itu sama juga, man. Apabila hati tu memang niat tak nak datang, memang tak akan datang, man. Tapi kalau orang tu niat betul-betul berazam nak datang rumah Allah, apa pun berlaku dia akan datang. Nampak, man? Ini orang beriman, man. Orang yang datang masjid, man. Dalam Quran pun berfirman, Allah Ta'ala mengiktiraf orang yang datang ke masjid ni adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, man. Dia tak akan beri apa-apa alasan. Apa pun berlaku, dia tetap datang ke masjid. Dia ikut je arahan. Ikut. Pakai face mask, dia pakai. Bawa sejadah sini, dia bawa sejadah sini. Sanitize, scan MySejahtera, dia scan MySejahtera. Bila sehat, dia datang. Sekiranya dia tak sihat, dia akur. Dan dia minta Allah Ta'ala sembuhkan dia cepat, nak datang ke rumah Allah. Nampak, kan? Ini orang beriman yang bijak, man. Orang beriman yang bijak. Zaman Rasulullah, ujian begitu. Zaman kita, ujian begini, man. Sebab tu kita hati-hati, man. Hati-hati dalam kehidupan kita seharian, man. Kalau duduk dengan kawan-kawan macam ni, nasihatlah mereka, man. Nasihat. Sementara masih lagi kita di atas tanah, sebelum kita di bawah tanah. Kita di bawah tanah, tuan-puan, apa benda pun tak boleh buat dah. Selesai. Kita harapkan amal kita je. Dan kita menantikan doa daripada anak kita yang soleh dan solehah. Tu. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita lihat di sini dalam surah Al-Mudaththir ini memberikan kepada kita bahawa sesungguhnya bila kita menjadi orang yang beriman, iaitu yang mana kita akan dapat kitab kita dari sebelah kanan kita di akhirat nanti, kita berharap sangat. Kita berharap sangat. Dan juga orang mukmin ini tidak akan rasa pada hatinya iaitu ragu-ragu, man. Ragu-ragu, man. Berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan siksaan kubur. Itu tujuan, tuan. Bila tuan-tuan perempuan boleh duduk sekali waktu imam mengajak baca Quran. Itu penting, tuan. Jangan lepaskan peluang, tuan. Hadir ke masjid semayang tu bagus. Baguslah. Rasulullah suka, tuan. Rasulullah paling suka bila sahabat Nabi ada bersama solat berjamaah. Lagi, tuan, Rasulullah suka dengan para sahabat yang suka duduk dalam taman-taman syurga. Ambil peluang, tuan. Jangan ambil yang satu tu je. Ambil lagi, man. Sampai majlis di masjid habis, baru kita bergerak, man. Itu yang buatkan sahabat Nabi zaman Rasulullah ni, mereka boleh maju ke hadapan, man. Dunia mereka dapat, akhirat pun mereka dapat. Dua-dua mereka dapat, man. Mereka tak kejar dunia, man. Dunia kejar mereka. Sebab apa? Sebab mereka tahu selok-belok permainan dunia tipuan, man. Mereka tahu. Macam mana mereka tahu? Mereka duduk dalam taman-taman syurga. Betul-betul nak ilmu, man. Mereka ambil perhatian, lapangkan hati, buka dada dalam ni, telinga pasang, dengar apa yang Rasulullah memberikan, apa saja Quran dan hadis, dan mereka betul-betul ikhlas nakkan agama Allah. Allah Ta'ala beri. Nampak, man? Tu kita, kan? Sama dengan zaman sekarang. Bila saat ada semayang jemaah, kita berebut datang. Bila ada je bacaan Quran, kita berebut duduk. Bila ada taman syurga, kita berebut duduk. Supaya apa, man? Supaya kita dapat ilmu yang sepatut dan sewajarnya untuk kita. Dan kita perelokkan balik di dalam keluarga rumah tangga kita. Itu tujuan, man. Sebab sekarang ini, kita telah masuk, apa itu, man? Kita telah masuk bulan Sya'ban. Sya'ban, man. Rejab dah tinggalkan kita, man. Bulan solat dah tinggal kita dah. Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala dah beri dah peringatan. Isra' Mi'raj. Kita tahu dah peristiwa daripada kecil kita sampai sekarang.
Kita dah daripada bujang sampai kita berkahwin, kita ada anak dan kita pun dah ada cucu. Ada juga tuan-tuan perempuan sekarang dah ada lagi cicit. Orang lebih umur Allah Taala panjang lagi berkat man. Dan kita selalu dengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Lazimnya kalau kita dengar Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke atas, di Mi'raj kan jumpa Allah Taala, jumpa para nabi. Lepas kisah jumpa para nabi-nabi lain, itulah kita cukup mengerikan dalam hati kita. Apa dia? Rasulullah dijemput tengok di syurga orang ini, apa yang punca dapat, dia boleh masuk ke syurga. Jibril pun menjawab dia, wahai Muhammad, waktu di dunia dia buat amal begini, wahai Muhammad, buat begini. Ditanya lagi, Jibril jawab, dia di dunia macam ni, di sini di dunia macam ni. Masuk pula Rasulullah tengok orang ahli neraka. Rasulullah tanya, wahai Jibril, kenapa dia begitu wahai Jibril? Kenapa ada daging yang wangi, daging yang sedap, daging yang harum, daging yang elok, daging yang baik, tetapi mereka makan daging yang busuk wahai Jibril? Wahai Muhammad, sesungguhnya sewaktu mereka berada di dunia, mereka ada orang rumahnya yang halal, yang sah, tetapi mereka cari perempuan yang tidak sah dan halal untuk mereka. Maka makanlah mereka daging yang busuk itu. Nampak? Kat situ kita takut, man. Neraka Jahanam. Tu bau makan daging yang busuk. Lagi tengok lelaki ambil batu pecahkan kepala di sini. Ambil batu pecahkan kepala di sini. Ambil batu dipecahkan kepala di sini. Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa lelaki itu wahai Jibril? Kenapa dia ambil batu dan dipecahkan kepala dia wahai Jibril? Wahai Muhammad, sesungguhnya orang itu waktu dia berada di dunia, langsung dia tidak solat. Langsung dia tidak solat. Nampak kan? Bayangkan teman, Rasulullah teman, bukannya hati macam kita kan, dah. Kita ni ada kepentingan baru kita rasa risau. Itu kita ban. Itu tahap iman kita ban. Daifnya kita ban. Itu tahap kita. 100% kita. Tapi Rasulullah SAW dah ban. Rasulullah bila tengok keadaan waktu di sana, apa jadi? Rasulullah rasa sebab bila tengok itu. Neraka Jahanam ban. Pecah kepala gunakan batu semata-mata kerana tidak solat. Kerana tidak solat. Lagi makan daging yang busuk. Kenapa? Kerana ada isteri yang halal tetapi mencari orang yang bukan orang rumahnya. Nampak kan? Neraka Jahanam. Akhir sekali barulah jumpa Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, dan waktu itulah Rasulullah meluahkan apa yang ada dalam hati Rasulullah. Sehingga daripada 50 waktu tuan-puan, hanya 5 waktu je kita tuan-puan. 5 waktu je kita. Tak lebih dan tak kurang kita ni. 5 waktu. Ada juga orang kita yang umat Muhammad SAW terlepas juga 5 waktu. Nampak kan? Ni kita risau kan? Ni akhir zaman kan? Akhir zaman kita tengok. Kalau kita semayang jaga 5 waktu tuan, insya-Allah iman kita tu jaga baik kan. Elok. Tapi kalau kita tak jaga 5 waktu solat sehari semalam kan, kita takut risau. Jadi seperti teman-teman kita yang berada di luar, langsung tidak takut cakap apa pun, berani dia cakap. Semua melepas. Kepada Allah pun dia cakap, kepada Nabi pun dia cakap, kepada para ulama pun dia cakap, para mufti pun dia cakap, semua dia cakap. JK Masjid pun cakap, satu pun dia tak rasa takut. Tapi orang beriman, dah. Orang beriman sentiasa dia akan muhasabah diri dia. Satu demi satu. Satu demi satu. Hari demi hari, umur makin pendek. Dunia kata pergi, kubur kata mari. Itu je. Lain daripada itu tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang lain, hatinya ada penyakit,
Dan orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentera Tuhanmu kecuali dia sendiri, dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ni, bagi orang mukmin, salah satunya supaya tidak ada dalam hatinya penyakit. Begitu. Maksud penyakit apa? Penyakit yang mazmumah dan su'uzon. Sifat-sifat iaitu penyakit hati yang tidak baik dan sangkaan buruk kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita dalam rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan apa saja yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, kita beriman sungguh. Kita beriman sungguh. Kita langsung tak menyalahkan orang lain, melainkan kita menilai diri kita. Bagaimana saya waktu dahulu dan sekarang. Dia akan nilai diri kita. Waktu dulu saya ni begini. Kurangnya saya dengan rahmat Allah sebab saya sendiri tak cari. Saya sendiri tak cari. Seperti mana berlaku seorang ulama hebat nama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni satu hari beliau melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di Makkah Mukarramah. Dan waktu berada di sana, beliau duduk kesorangan di saat orang semua tengah sibuk melaksanakan ibadah. Beliau duduk termenung seorang-seorang, duduk begini termenung fikir. Dan dia kelipkan mata dia dan dia kata, ya Allah, sesungguhnya rahmat engkau ni sentiasa engkau berikan kepada aku. Tapi di manakah waktu aku ketika mana rahmat engkau memberikan kepada aku? Nampak kan? Fudail bin Iyad ni. Dia sentiasa merasa diri dia culas dengan Allah Ta'ala. Selalu terlepas pandang dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Nampak kan? Ni insan yang ada jiwa penghambaan kepada Allah Ta'ala. Begitu kan kita dengan kita. Apa yang saja kita ni, kita nampak, kita cuba perelokkan. Tengok diri kita, tengok rumah kita, tengok zuriat kita, tengok menantu kita, tengok anak kita, tengok cucu kita. Apa yang boleh kita beritahu, maklum dan nasihat, kita bantu. Sikit demi sikit agar nanti di saat apabila kita dijemput panggilan Allah Ta'ala, panggilan Allah Ta'ala, maka keluarga kita telah bersiap sedia dari sudut fardu ain dan fardu kifayah untuk kita sampai ke liang lahat. Di Masjid Raja Haji Fisabilillah saya berjaya, di mana masjid yang saya khadam khidmat di sana, hari ini dah masuk hari Ahad. Sebelum masuk hari Ahad ni dah ada beberapa jenazah datang dan disolatkan di Masjid Raja Haji Fisabilillah. Sehinggalah dibawa ke tanah perkuburan Cyber 10 sampai ke liang. Bersyukur sebab ramai ahli karya, ahli keluarganya datang. Bagus. Dan akan datang sebaiknya tuan-puan, biarlah kita dalam keluarga kita dalam keluarga kita, biarlah ada yang boleh mengimamkan jenazah untuk kita. Tu letak tengok abang long ke abang ngah ke, adik ngah ke, tengok abang sulung, abang kedua, abang ketiga, abang keempat, itu tengok mana boleh solat jenazah untuk saya ni. Tak kisah kita ni seorang businessman, seorang doktor, seorang lawyer, seorang YB dan sebagainya. Tapi bila saat nanti waktu di mana emak atau ayah kita meninggal, kita cubakan diri kita ni nak jadi imam. Biar kita jadi imam. Sebab kita saja yang tahu itu ayah dan mak kita. Dan biarkan kita mandi jenazah untuk ayah dan mak kita. Inilah penghormatan dan kemuliaan terakhir pada ayah dan mak kita. Daripada rambut ayah dan mak kita tu sampai ke kaki kita mandikan. Belayan kasih sayang. Waktu kecil-kecil, mak ayah kita yang belai kita, yang mandi kita.
yang jaga kita dan sebagainya waktu kita sakit dan sebagainya. Mereka korbankan tidur mereka untuk kita. Dan saat ini kita pula korbankan untuk diri kita. Itu sebenarnya bukan korban, teman. Tanggungjawab anak. Kita mandikan, penting biar kita ada bersama dengan Bilal ataupun Siak yang mandikan jenazah keluarga kita. Biar kita ada sekali. Apa sebabnya? Minta diberi arahannya kita. Tuan duduk ya. Tuan bagi arahan kat saya mandikan jenazah ayah mak saya. Kita mandi habis. Tuan beritahu saya, kain kapan ni macam mana saiz dia? Kepala, bahu, kaki, badan, macam mana? Tuan beritahu saya je, saya buat. Lepas tu, kita ikat. Habis, selesai, kita pula biar ketua bawa jenazah ayah kita atau mak kita ke tempat solat dan biar kita jadi imam kan. Ya kan? Kita jadi imam kan. Mana? Ini yang hajat ayah dan mak kita man. Ayah mak kita nak hajat kita gitu man. Ayah mak kita, kau tengok kita setakat pangkat darjat ni bagi dia orang biasa, tak ada apa. Kalau orang nampak begitu kan, kalau orang nampak ukhrawi dia akan nampak gitu. Tak ada apa, pangkat ni hilang juga. Yang aku nak anak aku jadi imam, tu aku nak. Kalau anak dia semua perempuan, aku nak menantu aku jadi imam, tu je. Jadi imam kan. Jadi imam pada ayah dan mak kita. Kita takbir, sampailah bagi salam. Habis, kita pula bawa jenazah mak ayah kita ke tanah perkuburan. Kita turun ke liang, sambut, tanam, kita talqin. Itu memang paling hajat ayah dan mak kita nak memang. Tuan-tuan boleh buat tu tuan-tuan. Memang ayah mak kita akan senyum lah. Memang senyum ayah mak kita. Puas setiap orang. Puas kan? Puas. Akademik ni biasa kan? Tempat-tempat sekejap akademik di depan. Tapi nak jadi imam kan? Jadi talqin kan? Nak memberikan jenazah kan? Ni payah kan? Dan tak ramai anak-anak boleh sudi dan sambut untuk daripada mandi jenazah sampai dia solat jenazah untuk ayah mak dia, sampai dia talqin untuk mak ayahnya. Tak ramai anak-anak tu. Tak ramai. Sebab ayah dengan mak dia yang ajar begitu. Ni masalah kita kan. Ayah dengan mak duk sibuk untuk anak kejar akademik, kejar. Dapat jawatan yang besar. Maka lagi jauhlah dengan mak ayah bila tak ada agama tu. Sibuk. Dan nazak baru datang. Nampak kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia berkata, kamu benar, mereka adalah 19 malaikat. Pada tangan setiap malaikat terdapat sebuah pemukul bercabang dua, dan apabila dia memukul dengan sekali pukulan, maka akan menghembuskan sejauh 70,000 tahun. Nampak? Bayang tengok mana pukulan malaikat maut di sana dengan 19 malaikat. Setiap tangan malaikat man, setiap tangan malaikat kita tahu macam mana man. Tangan malaikat kita tahu. Dan setiapnya terdapat sebuah pemukul. Pemukul yang kita biasa tengok. Tapi ini dan neraka Jahanam tak tahu pemukul yang macam mana ban. Yang mana bercabang dua, dan apabila pemukul dengan sekali pukul menghembuskan sejauh 70,000 tahun man. Dah cabang dua, sekali pukul pula sejauh 70,000 tahun hembusannya. Nampak ban? Tengok bagaimana ban siksaan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah waktu di dunia ban. Itu kepada orang yang kafir ban. Ni yang kita takut ban. Sebab tu kita bersyukur. Sebab apa kita bersyukur ban? Sebab kita ni suka mengajak orang-orang kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, supaya tahu mengenai Islam. Supaya nanti tidak menyesal nanti di alam sana ban. Kita dah sampaikan, tak ada masalah ban. Bilal laungkan azan, mereka dengar. Ni bunyi apa ni? Mereka tahu kan? Orang kafir. Sama ada dia Kristian, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka dengar ni. Mereka dengar. Sekiranya mereka nak cari hidayah, mereka akan datang masjid ni. Mereka akan tanya mengenai Islam. Ataupun mereka akan cari isi dalam internet. Sekarang dah mudah man. Internet. Mana dia nak? Kalau dia nak kemewahan dunia yang sementara, dia akan dapat. Allah Ta'ala bagi.
Tapi kalau dia nakkan kemewahan dia di sana selama-lamanya, dia akan nampak Islam kan. Nampak Islam. Ni. Tuan-tuan sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, Islam di muka bumi sekarang ni kan, telah makin berkembang dan makin ramai populasinya di dunia kan. Makin ramai. Buktinya, tuan-tuan cuba tengok sekarang di Brazil mana? Di Brazil. Brazil ni kaya dengan macam-macam kes jenayah pun ada, binatang paling berbisa di dunia pun ada, tu di Brazil. Kes apa lagi? Macam-macam benda-benda yang tak baik, pelacuran dan sebagainya. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan, saya pernah duduk dengan seorang teman kita, orang jemaah tabligh, Tok Haji ni dah berumur. Dia kata, Ustaz, di sana orang Islam dah cecah seramai 1 juta orang man. Brazil 1 juta orang. Saya dengar, ya Allah, kita nampak pada zahirnya jenayah banyak dan sebagainya, tapi rupa dia sebalik itu Allah Ta'ala berikan negara itu, tinggikan darjat mereka pada 1 juta orang populasi dah berada di sana man. Antara kita nampaknya Ustaz Abid Liu sendiri man, pergi Brazil, duduk dengan mereka sementara kan. Nampak senjata kat luar ni kiri kanan, tangan pistol kan. Jenayah paling tinggi tu di sana. Buat kan? Tapi hidayah Allah berikan di sana man. Juga negara-negara yang bukan Islam yang lain nampak kan. Ni nak cerita man, agama Islam ni memang sesuai dengan sanubari seorang manusia. Mana saja bangsa boleh masuk man. Dia tak ada macam perbandingan dengan agama yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah berkata, orang Yahudi berkata kepada para sahabat, adakah Nabi kamu semua mengetahui berapa penjaga neraka? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu sebelum kami bertanya-kannya. Ini beritakan seorang Yahudi tanya kepada para sahabat, tanya, wahai tuan-tuan tahu tak berapa ramai penjaga neraka? Orang Yahudi tanya. Sahabat dia, kami tidak tahu sebelum kami bertanya. Ini cara adab sebenar abad. Ini cara adab sebenar bila kita bercakap dengan orang. Kita sama-sama Islam, kita kata wallahu a'lam. Kalau kita cakap orang kafir pun kita minta maaf, saya tak tahu. Saya akan tanya orang yang lebih tahu. Al-Quran kata fas'alu al-zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Kita ni kena pegang elok. Pegang elok dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khitab tu kepada kita sebenarnya. Kepada kita. Sebab kita ni orang, kita ni orang kata apa, orang Melayu yang agama Islam yang mana, jangan kita buat pandai-pandai nak mengolah firman Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi SAW. Jangan buat. Kalau memang bukan bidang kita, memang bukan kelayakan kita, jangan bicara langsung mengenai hukum hakam. Satu pun jangan ban. Ini akan merosakkan orang ban. Rosakkan. Berlaku apa dia ban? Berlaku zaman Rasulullah sendiri ban. Zaman Rasulullah. Ketika mana seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, semalam aku bermimpi. Mimpi ni maksudnya mimpi dengan perempuan ban. Fitrah kita lelaki dah balik mimpi. Dan waktu tu kepalanya, biasalah orang baru berperang dan sebagainya, ada kesan perang dan sebagainya, di kepalanya cedera, memang cedera. Dan dah dibalut dah, cedera. Tiba-tiba tanya pada sahabat, saya nak buat apa? Semalam saya bermimpi, kamu kena mandi wajib. Sahabat, kamu kena mandi wajib. Maka kawan tu pun mandi wajib. Kawan tu mandi wajib, qatalahumullah. Maka kawan tu, sahabat Nabi tu meninggal. Bila meninggal, cerita tu sampai kat Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat tu. Rasulullah kata, qatalahumullah. Kamu telah membunuh sahabat kamu sendiri. Sahabat tu senyap. Kenapa kamu tidak tanya kepada aku? Rasulullah marah kan? Kenapa tak tanya kepada aku? Senyap tu. Ni Allah Ta'ala nak ajar kita. Bab agama, jangan buat pandai-pandai kan? Senyap kan? Orang tanya kita, tak tahu, dia tunjuk, ni fatwa Negeri Selangor. Tuan boleh baca kan?
Ni fatwa Kuala Lumpur, tuan boleh baca. Ni fatwa kebangsaan, tuan boleh baca. Ni fatwa Negeri Sembilan, tuan boleh baca. Ni fatwa Melaka, tuan boleh baca. Duduk di Selangor, kita ikut fatwa Negeri Selangor. Selangor kata apa? Ikut apa yang telah digazetkan oleh fatwa Selangor, kita ikut. Ikut je kita. Dah selesai. Kan mudah kan? Jangan kita pandai-pandai nak mengupas. Kalau bukan ahlinya kan, kita yang susah nanti di sana kan. Kita yang susah. Kalau kita bijak dalam bahagian bisnes, kita biar buat bisnes betul. Bijak dalam lawyer, buat lawyer betul-betul. Bahagian doktor, biar doktor betul-betul. Bahagian arkitek, biar arkitek betul-betul. Tapi agama, kita hold. Faham Boleh tanya imam yang subuh tadi. Boleh tanya Bilal yang azan tadi. Tuan-tuan tanya dia, saya minta maaf. Ini bukan bidang saya. Nampak kan? Ini orang yang ada adaban. Dia ada akhlak dan dia ada hormat pada orang yang selayaknya. Mudah-mudahan zuriat kita ada begitu kan. Sama tuan, yang seterusnya kita lihat. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu. Sebelum kami bertanyakan, salah seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW berkata, wahai Muhammad, hari ini para sahabatmu mengalami kekalahan. Sahabat Nabi jumpa Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, kita kalah hari ini Rasulullah. Nabi tanya, kalah dalam soal apa? Kalah apa kamu ni? Benda apa yang kamu kalah? Orang itu menjawab, mereka berkata, kami tidak tahu sebelum kami bertanyakan kepada Nabi kami. Maknanya Rasulullah, sahabat Nabi ni mana? Rasulullah didik, Rasulullah tarbiyah, Rasulullah ajar, sehingga kan jangan mengatakan satu perkara yang tidak tahu. Sampai tahap tu kan, Rasulullah ajar sahabat sampai mereka telah ditarbiyah begitu. Terus mereka akur dan tunduk. Tengok kan, sahabat Nabi kan, jutawan dunia, cendekiawan, hartawan, dermawan, boleh dengar kan? Boleh dengar. Kita pun lagi boleh kan? Tanya. Kita boleh. Kita bagi pada orang yang sebaiknya kan? Bila ditanya begitu, Rasulullah bersabda, suatu golongan tidak kalah jika mereka bertanyakan apa yang tidak mereka ketahui. Rasulullah tu bagi tenangkan para sahabat, nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan kalah. Dan apa yang dimaksudkan dengan tidak tahu. Sahabat bila dengar begitu, dan seterusnya, mereka mengatakan bahawa kami tidak mengetahui sebelum kami bertanya kepada Nabi kami. Padahal mereka Yahudi juga pernah bertanya kepada Nabi. Mereka dengan mengatakan, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Serahkan kepadaku musuh Allah itu. Aku akan bertanya kepada mereka mengenai tanah syurga, iaitu roti daripada tepung putih. Ketika orang Yahudi datang, mereka bertanya, wahai Abu Qasim. Ini tanya kepada Rasulullah. Rasulullah ni mempunyai banyak nama ban. Banyak nama ban. Dalam Quran pun ada nama Rasulullah SAW. Nama-nama dalam surah Quran ada. Semua ada. Panggil Abu Qasim. Berapa jumlah penjaga neraka Jahannam? Tanya. Orang kafir mana? Sebab mereka ni ada yang beriman dengan kitab-kitab yang asal sebelum ni. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil. Taurat Nabi Allah Musa, Zabur Nabi Allah Daud, Injil Nabi Allah Isa AS. Mereka tanya, wahai Muhammad, berapa jumlah malaikat menjaga neraka Jahannam? Rasulullah menjawab, begini, iaitu 9 atau 10. Mereka berkata, benar wahai Muhammad. Nabi SAW bertanya kepada mereka pula, Rasulullah pula tanya, apakah tanah syurga? Saya tanya balik. Rasulullah ni suka style Rasulullah mana? Boleh tengok style Rasulullah. Orang tanya Rasulullah, Rasulullah jawab, lepas tu Rasulullah tanya balik. Nak tengok orang tu tahu ke tidak. Boleh buat macam kita kan. Orang tanya kita jawab, baru kita tanya balik orang tu. Ni kaedah kan. Kaedah kita berbicara dengan orang. Supaya orang ni tak suka-suka nak main-mainkan kita. Ni Islam ajar kita begitu kan. Supaya orang jangan meremehkan kita. Saya akhiri sikit kita kan. Apakah tanah syurga? Mereka terdiam. Kemudian berkata, roti, wahai Abu Qasim. Roti. Iaitu tanah syurga tu roti. Tapi maksudnya di sini baginda berkata roti daripada tepung putih. Roti daripada tepung putih. Kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak terangkan bahawa sesungguhnya itu tanah syurga tu, roti daripada tepung yang putih ni adalah satu perbahasan atau kita kata satu kenyataan yang umum
Dia ada penerangan lagi yang lebih jelas. Ini nak maklumkan kepada orang kafir bahawa sesungguhnya Rasulullah ni tahu syurga tu macam mana tanahnya, bentuk dia dan saiz dia dan apa saja dalam syurga tu. Dan orang kafir bila menguji, dia dapat balik. Begitu kan kita, begitu juga dengan kita. Bila orang bertanya, kita cubalah supaya yang apa yang ilmu kita ada, kita jawab. Dan apa yang ilmu kita tidak ada, kita kata wallahu alam, minta maaf, saya tak tahu. Itu nampak mana? Mudah-mudahan dengan sebuah sedikit yang kita dapat di pagi ini dengan tajuk mengenai penjaga neraka jahanam, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ada 19 malaikat 19 malaikat dan lagi orang yang beriman kepada Allah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan meletakkan kepada mereka ni sifat ragu-ragu, dan agar orang yang di dalam hatinya sentiasa tenang dan sentiasa menyangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Dan juga yang ketiga adalah untuk menerangkan kepada orang kafir bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Taala ni, iaitu Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah, tahu apa yang ada di dalam syurga Allah. Dan juga yang terakhir, yang keempat, kita fas'alu al-zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tidak tahu sekiranya kita tidak tahu. Tanyalah kepada orang tahu sekiranya kita tidak tahu. Maknanya terserah kepada orang yang lebih authority dan lebih arif. Maka selamatlah hidup kita. Sekian saja pengajian pagi yang penuh barakah ini. Moga-moga sentiasa Allah Ta'ala limpahkan kita selalu dengan rahmat dan kasih sayangnya serta inayahnya. Saya minta maaf terkasar bahasa, terguris hati tuan-puan. Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang dan lemah itu datang dari kelemahan insan yang kerdil ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.